memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama sesuai ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FUSMOVE Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. FUSMOVE Childcare Center ini, FUSMOVE artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankahu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Surah An-Nisa ayat ketiga, insya-Allah. Tuan-tuan, satu hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan yang akan menjadi latar kepada perbincangan kita pada malam ini. Nikah itu adalah sunnahku, kata Nabi. Maka sesiapa yang benci sunnahku, maka sesungguhnya dia bukan dari golonganku. Para penonton yang terhormat sekalian, alhamdulillah, malam semalam kalau tuan-tuan ingat, saya bersama dengan Ustazah Yohanis Mak Yusof. Kita bincang banyak mengenai persoalan-persoalan perkahwinan, persoalan-persoalan yang menimpa masalah-masalah besar, masalah-masalah kecil yang melanda keluarga dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, kita ni kalau hari Sabtu, hari Ahad, Jumaat, Sabtu, Ahad, kita akan banyak konsentrasi kita membincangkan hal keluarga, membincangkan hal suami isteri, membincangkan anak-anak, membincangkan anak-anak yang bersekolah rendah, yang tadika, yang taska, membincangkan ibu-ibu dan ayah-ayah, membincangkan berbagai-bagai persoalan, pengukuhan dan kata orang pemuraman keluarga-keluarga dan sebagainya menjadi tajuk perbincangan kita. Kita nak buat pada hari Jumaat, hari Sabtu dan pagi Ahad. Hari Jumaat, hari Sabtu dan hari Ahad. Tuan-tuan dan puan, malam ini kita nak sambung juga perbincangan dengan keluarga ni, tuan-tuan dan puan. Malam ini kita nak bincang mengenai karenah pasangan muda. Karenah pasangan muda. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita menyebut tentang karenah pasangan muda ni, tuan-tuan, kita dah lihat bahawa di Malaysia dan negara-negara, terutamanya negara-negara Islam, tuan-tuan dan puan, kita lihat kepasangan-pasangan muda itu sudah menjadi bahan perbincangan setengah-setengah daripada masyarakat-masyarakat Islam di Pakistan, di Bangladesh, di India dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. Dan termasuk juga kita di Malaysia ni, di mana perkahwinan ada yang kahwin umur 12 tahun, ada yang kahwin umur 8 tahun dan sebagainya, sebagaimana yang dilaporkan dalam akhbar dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. Yang ini kita nak bincangkan, bukan kita nak bincangkan persoalan hukum hakam perkahwinan itu malam ni, tidak, tuan-tuan dan puan, tapi kita nak bincangkan ialah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan, tuan-tuan dan puan, persekitaran emosi, persekitaran sosial, persekitaran ikatan perkahwinan itu sendiri. Perkara-perkara yang boleh menjamin, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kesinambungan kepada keluarga yang didirikan sejak daripada muda lagi. Katakanlah suami 16 tahun, isteri umur 14 tahun, bagaimana jalanan itu dibuat hingga dapat bertahan. 5 tahun yang pertama dapat bertahan, 10 tahun yang berikutnya dapat bertahan, dan akhirnya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah
bersama dengan cucu-cucu mereka dalam keadaan mereka masih muda lagi. Tuan-tuan berpegang-pegang tangan dengan cucu mereka berjalan. Agaknya cantik scene ini kalau kita nak gambarkan dalam kehidupan manusia, tuan-tuan dan puan, cantiknya begitu. Dan dalam pengalaman saya sendiri, tuan-tuan, masa saya belajar di luar negara, masa tu tuan-tuan, kerajaan mampu menghantar ramai pelajar-pelajar. Habis SPM hantar, habis SPM hantar. Ada yang sampai di sana, tuan-tuan, atas beberapa sebab dan sebagainya, kahwin mereka awal-awal, tuan-tuan. Ada kahwin umur 18, ada kahwin umur 19 dan sebagainya. Balik degree dapat, bawa anak 2 orang, tuan-tuan dan puan. Dan kita dapati alhamdulillah sehingga ini setakat yang saya tahulah, nampaknya alhamdulillah keakraban berlaku, kasih sayang berlaku, kenerusan perkahwinan berlaku, dan anak-anak, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, oleh kerana mereka dapat bertemu muka, dapat bertemu sapa, dapat hidup bersama-sama dan dapat kongsi untuk membentuk anak-anak, dan anak-anak pun nampaknya berjaya. Itu yang positif yang kita lihat. Mungkin daripada kajian-kajian yang dibuat, terutamanya Dr. Fuad, tuan-tuan, yang banyak mengkaji mengenai keluarga PhD. PhD-nya dalam bidang kekeluargaan, dalam bidang perkahwinan, dalam bidang perceraian dan sebagainya. Mungkin Dr. Fuad, tuan-tuan dan puan, akan dapat membantu kita memulakan perbincangan ini dengan mukadimah yang akan beri nanti. Sebelum tu, saya perkenalkan 3 ahli panel malam ni, tuan-tuan. Pertama ialah Dr. Fuad Saleh, tuan-tuan dan puan, insya-Allah seorang ilmuwan, seorang yang penceramah ataupun pendakwah bebas, tuan-tuan dan puan, mengajar, menjadi tenaga pengajar utama di universiti dan sebagainya. Dan sekarang tuan-tuan sedang membuat research demi research dalam masyarakat, di samping melibatkan dirinya dalam pembangunan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, kita ada Suhailan, Wan Suhailan. Wan Suhailan, tuan-tuan dan puan, insya-Allah orang muda, baru berkahwin 11 tahun berkahwin, anak 3 orang, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Dalam masa mudanya, dalam zaman mudanya ni, dia adalah pengurusi kepada sebuah surau di Gombak, tuan-tuan dan puan, orang muda yang mengendalikan surau, dan surau duduk di tengah-tengah, kira-kira di bandaraya, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, nampaknya orang-orang yang di bawah pengawasannya yang lebih dewasa daripada dia, sudah tentulah banyak pendekatan-pendekatan psikologi, pendekatan social therapy yang digunakan untuk memimpin masyarakat, terutama memimpin jawatan kuasanya. Walaupun muda, sudah tentulah dengan gabungan-gabungan dalam usahanya, dalam kerjanya, dalam kerja-kerja sampingannya, dalam kerja-kerja NGO dan sebagainya, sudah tentu, tuan-tuan dan puan, menambahkan lagi kekuatan, kemungkinan, kemampuannya untuk meneroka bidang-bidang termasuk perkahwinan ini yang kita bawa berbincang pada malam ini. Yang ketiga, tuan-tuan, ini yang ketiga ni. Yang ini, tuan-tuan, young couple. Baru kahwin dalam sekitar 1.5 tahun begitu, tuan-tuan dan puan. Sudah dikurniakan seorang anak cahaya mata, iaitu saudara Farid Zulkarnain, tuan-tuan dan puan, yang alhamdulillah sekarang ini bekerja dengan salah satu daripada organisasi konsultan yang banyak melihat benda-benda social media, multimedia dan sebagainya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah marketing dan sebagainya. Alhamdulillah beliau banyak menyumbang. Sekarang pun zaman muda awal-awalnya, masih muda, sangat muda lagi, tuan-tuan dan puan, tapi yang saya kenal banyak menyumbang kepada hal-hal yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia adalah di antara orang yang saya fikir percampurannya begitu luas, tuan-tuan, daripada yang atas, pertengahan sampai yang bawah. Walaupun dia muda, tapi telah meletakkan position himself, tuan-tuan, dalam satu keadaan di mana dia boleh menimba pengalaman orang yang lebih dewasa, menimba pengalaman orang yang seumur dengan dia, dan juga dia bergabung dengan orang yang di bawah umur daripada dia. Tuan-tuan dan puan, inilah barisan 3 orang ni yang kita tampilkan untuk membincangkan tajuk. Sekali lagi, tajuknya ialah Karenah Pasangan Muda. Karenah Pasangan Muda. Kita nak mulakan, saudara, saya dah perkenalkan. Kita menggunakan aplikasi Zoom namanya. Tuan-tuan akan lihat, dan tuan-tuan, siapa yang bercakap, dia berada di main frame. Yang tidak bercakap tu dia letakkan di frame sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau tuan tengok dalam monitor, tuan-tuan dan puan, dalam skrin, tuan-tuan, ya. Alhamdulillah, ini satu teknologi Zoom yang kita gunakan. Baru kita gunakan malam semalam, tuan-tuan. Ini malam yang kedua kita gunakan. Malam semalam kita berdua saja. Malam ini kita berempat, tuan-tuan. Jadi maknanya masih dalam testing period, trial period.
Kalau misalnya ada kesilapan teknikal, tuan-tuan maafkanlah kita. Ini percubaan yang pertama semata-mata untuk kita meningkatkan lagi kemampuan, keupayaan dan kualiti persembahan kita, insya-Allah, untuk menselesakan tuan-tuan menonton rancangan-rancangan kita. Dr. Fuad Saleh, boleh kalau doktor memulakan perbincangan kita ini, apa dah dimukadimahkan? What is the best introduction bila kita menceritakan mengenai karenah pasangan muda ini? Sila doktor. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bertemu lagi pada malam ini, dan tajuk yang amat sesuai dalam keadaan sekarang ini. Walaupun kita dengar di luar sana banyak kes perceraian dan sebagainya, perkahwinan di masa muda ini satu perkara yang sudah lumrah di sini. Dan satu perkataan yang saya boleh sebutkan di sini ialah sabar. Ya, Datuk sebut tadi tentang perkahwinan, perkahwinan pelajar yang muda, perkahwinan muda tapi kekal lama. The best word ialah sabar. Ya. Sabar kerana muda ini menghadapi pasangannya. Sabar orang muda menghadapi kerenah keluarganya. Sabar orang muda yang baru kahwin ini menghadapi kerenah masyarakat di sekitarnya hingga mereka mampu melayari bahtera kehidupan, melepasi tahun pertama perkahwinan, tahun ketiga perkahwinan, tahun kelima perkahwinan dan tahun ketujuh perkahwinan, dan insya-Allah selepas tahun ketujuh ni mereka akan belayar dengan aman hingga insya-Allah akhir hayat mereka bersama. Itu mukadimah saja. Cuma yang kita khawatirkan sebenarnya ialah meskipun ramai yang berjaya mengharungi kehidupan dalam perkahwinan muda, ramai juga yang terkandas di tengah jalan. Ya, kerenah-kerenah orang muda yang berkahwin ini. Yang antaranya menyebabkan banyak menyebabkan perceraian ialah rasa tak puas membujang, rasa tak tercapai hasrat dan cita-cita selepas berkahwin. Ini yang boleh kita bincangkan, dan apakah langkah seterusnya untuk kita menghadapi golongan ini dan membantu golongan ini menghadapi karenah pasangan masing-masing. Kita juga pernah melaluinya sebenarnya. Saya dah tahun yang ke-35 berkahwin, dah ada 8 anak dan 7 cucu, sedang menuju yang ke-8. Dan saya melihat sendiri anak-anak saya yang berkahwin, kerenah mereka, kerenah menantu dan sebagainya, kerenah cucu yang banyak dan sabar sebenarnya dalam usia perkahwinan muda ini. InsyaAllah kita akan panjangkan lagi dengan perbincangan selepas insyaAllah. Itu aja Datuk. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Satu introduction short and sweet. Tuan-tuan sudah mencapai maksud sebagai satu introduction untuk kita membincangkan tajuk karenah pasangan muda. Tuan-tuan dan puan, agaknya baik selepas kita mendengar pasangan yang sudah berkahwin 35 tahun, tuan-tuan ada 7 cucu dah tuan-tuan dan puan, daripada Dr. Fuad Saleh yang saya kenal dah lama tuan-tuan, 30 tahun lebih agaknya Fuad kita dah kenal kan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, sampai sekarang ni kita dapat berjumpa bersua lagi dalam program. Tiap-tiap kali tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu, tiap-tiap kali saya berjumpa dengan Dr. Fuad daripada dulu, mungkin 35 tahun yang lalu sampai sekarang ni, kita tak pernah cerita lain, kita cerita agama. Saya ingat saya tak pernah teringat kita ada cerita lain-lain selain daripada cerita agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malam ini pun kita terus akan bercerita mengenai agama Allah dalam konteks perkahwinan, salah satu institusi yang paling agung, yang paling mulia di sisi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak terus pergi kepada Farid. Farid, sebagai orang yang paling muda di antara 3 orang yang paling saya rasa masih menghidu lagi bunga-bunga mangga yang diarak masa perkahwinan, rasanya beretih-beretih masih ada lagi di poket, agak saya lah. Tuan-tuan perempuan, tak tahulah Farid tahu beretih tak tahu, beretih tahu tak beretih, apa dia beretih? Tahu. Okey. Jadi maknanya pengalaman saya nak tahu apa yang bila saya nak tanya, bila mulanya kawan-kawan menyindir-nyindir, menyebut-nyebut, Farid, bila kau nak kahwin? Itu kawan. Kemudian tu tuan-tuan dan puan, saudara-saudara terdekat, Farid, bila kau nak kahwin? Kemudian tuan-tuan dan puan yang paling dekat sekali kalau ada mak dan bapa pun juga menyebutkan, Farid, bila kau nak kahwin?
agaknya bila, siapa yang menunjuk, pada umur berapa tahun disebutkan kepada Farid soalan-soalan yang sedemikian itu. Nanti saya nak sebutkan kenapa saya tanya persoalan itu. Sila Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pertama dan selamanya hanya puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah menjadikan seluruh alam, seluruh langit dan bumi. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Dato' dan juga ahli-ahli panel yang saya muliakan dan saya kasihi. Pada umur, saya ingat saya pada umur 25 tahun, saya sudah mula terhidur ataupun terdengar sindiran-sindiran bila nak kahwin, kawan kau dah kahwin. Untuk makluman ahli panel dan juga Dato' yang saya kasihi, adik saya juga, saya merupakan anak sulung daripada 5 orang adik-beradik. Dan antara kami adik-beradik, adik saya yang nombor 2, seorang perempuan yang dia yang dulu kahwin daripada saya. Pada umur saya 21 tahun, seingat saya, adik saya dah pun berkahwin. Jadi orang Melayu kata langkah bendul. Walaupun jodoh milik Allah SWT, dan akhirnya pada umur saya 28 tahun, saya telah dijodohkan dengan seorang insan yang sekarang ini bergelar isteri saya yang berasal daripada Taiping, Perak. Jadi start umur 25 sehingga umur 28 tu bila nak kahwin, akhirnya jodoh sampai pada umur 28 tahun. Pada mulanya kita dengar sindiran-sindiran tu agak pedas, tapi lama kelamaan kita jadikan bisa tegal biasa. Betul? Betul kan saya? Betul. Sila. Jadi kita dah biasa benda tu. Dan alhamdulillah umur 28 tahun kita dah berkahwin, Allah jodohkan, dan alhamdulillah sampai hari ini umur perkahwinan saya telah pun genap setahun pada baru lagi tu. 1 Jun yang lepas. Ya, alhamdulillah. Darah panas lagi ni. Alhamdulillah. Begitulah sedikit sebanyak penceritaan kita ringkaskan mengenai perkahwinan saya. Okey. Terima kasih. Itu sebagai introduction tuan-tuan. Round yang pertama introduction. Alhamdulillah 25 tahun dah dengar-dengar orang kata orang tuan-tuan perli-perli sikit dia. Akhirnya 28 tahun tuan-tuan dan puan sudah membuat satu keputusan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bertemulah 2 insan tuan-tuan dan puan, seorang daripada Sandakan daripada Sabah dan seorang daripada Taiping ditemukan alhamdulillah. Dan dalam masa 1 tahun tuan-tuan telah dikenakan dengan seorang cahaya mata. Saya antara orang yang kata rasa dua-dua majlis pertunangannya pun saya hadir, majlis perkahwinannya pun saya hadir. Dan tuan-tuan puan, gaya dia selalu sebut nama saya ni ayah. Macam mana angkatlah kira-kiranya Farid ni tuan-tuan puan. Para penonton dan mata sekalian, saya nak pergi kepada Wan Suhailan. Wan Suhailan ni tuan-tuan dan puan, saya kenal dia kerana saya dijemput untuk memberikan ceramah pada surau yang dipimpinnya. Dia pengurusi kepada surau tuan-tuan di Desa Minang di Gombak di sana. Jadi perkenalan itu alhamdulillah tuan-tuan dan puan, saya kagum dengan kemampuan, dengan kebolehan beliau. Dan saya rasa setakat mana saya nak tanya Wan Suhailan ni. Setakat mana perkahwinan, setakat mana isteri, setakat mana anak menyebabkan Suhailan ada confidence untuk memegang satu jawatan. Jawatan tu biasanya dipegang oleh orang berumur 50, 60, 70, 50 dan 60 tahun. Bukan orang umur 30, 40 tahun begitu, 35 begitu. Jadi, adakah dengan perkahwinan, adakah dengan isteri, adakah dengan 3 orang anak itu melonjakkan keyakinan, confidence untuk kita assume social responsibilities, i.e. menjadi pengurusi kepada sebuah surau yang terletak di kalangan manusia educated, manusia middle class dan sebagainya. Bukan senang tuan-tuan dan puan kita nak memuaskan hati manusia-manusia yang terpelajar, manusia-manusia yang ada kedudukan dan sebagainya. Namun begitu, orang muda ini namanya Wan Suhailan sehingga ini alhamdulillah dapat mentadbir surau itu dengan baik. Persoalan saya tadi, ada tak pengaruh keluarga? Ada tak pengaruh isteri? Ada tak pengaruh anak yang menyebabkan confident timbul untuk tegak menjadi pengurusi kepada surau itu? Sila, Wan Suhailan.
Terima kasih Datuk Hasan Ali. Saya pun panggil ayah anda juga. Pertama-tamanya saya satu introduksi yang sangat hebat Datuk. Saya sebenarnya biasa je ni, tak ada apa-apa pun. Ilmu pun tak banyak mana pun. Alhamdulillah, bersyukur sangat. Sebab satu program live bersama Datuk Hasan Ali ni banyak merungkai banyak macam-macam tajuk yang sangat orang kata kenalah dengan masyarakat kita sekarang ni. Baik, sebelum tu tentang persoalan Datuk tadi, adakah keluarga memainkan peranan apabila saya berkecimpung dalam soal-soal kemasyarakatan, soal-soal nak menjaga surau dan sebagainya? Ya betul, memang saya tak nafi. Sedikit sebanyak isteri kita menjadi tunggang belakang kepada kita. Itu memang yang paling utama. Isteri kita banyak membantu isteri saya lah, maknanya banyak juga membantu saya bagaimana cara untuk menenangkan, banyak untuk menenangkan diri sekiranya ada masalah-masalah yang mengambil masa lama sedikit untuk kita selesaikan. Maklumlah, apabila kita menjaga sebuah surau ni seolah-olah menjaga satu masyarakat yang ramai, lebih-lebih lagi masyarakat itu orang yang lebih tua daripada kita. Masyarakat ni, tuan-tuan sekalian, jemaah-jemaah ni yang umur 40 tahun, 50, 60 tahun, berlebih pangkat, ia berpangkat ayah kepada kita, malah lebih tua lagi daripada ayah kita pun ada juga. Tapi bagaimana cara bagaimana orang muda nak masuk ke dalam satu institusi tersebut, sudah tentunya kena banyak bersabar. Kena banyak bersabar dan kena faham situasi semasa. Sebagai orang muda ni, kita tak rasa saya ambil pendekatan kita banyak mendengar daripada banyak bercakap. We listen to everybody. Kita dengar segala pendapat orang ramai dan kita kena terima segala tu. Dan ada mungkin pendapat-pendapat orang yang kita dengar tapi tak semestinya kita boleh buat. Sebab pendapat mereka ni semua hebat-hebat belaka. Tapi mungkin tak sesuai untuk kita lakukan pada masa itu. Jadi dari segi hubungan kekeluargaan dan institusi surau juga memang sangat memainkan peranan yang penting kerana isteri dan anak-anak saya memahami kerja saya. Maknanya kita sebagai orang muda ni, siang kita ada tanggungjawab kita bekerja, kita ke pejabat daripada pagi hingga pukul 5 petang dan balik kita terus ke surau. Jadi masa untuk bersama dengan keluarga tu boleh kata agak minimum juga sebenarnya. Tapi apa yang penting, alhamdulillah saya mendapat seorang isteri yang sangat memahami dan anak-anak juga yang sangat mendengar kata. Itu sedikit sebanyak membantu saya, memudahkan lagi bagaimana untuk saya berkecimpung di dalam masyarakat saya, di dalam taman saya, dalam surau saya, macam mana kita nak memperbanyakkan aktiviti surau, kita nak menggabungkan di antara kedua-dua masa keluarga dan dengan masyarakat luar. Dan alhamdulillah keluarga sebagai tunjang yang utama. Itu tu. Okay, alhamdulillah, cantik. Tuan-tuan, maksudnya tuan-tuan daripada Wan Suhailan tadi ada dua faktor yang memberikan kekuatan kepada dia. Bukan senang tuan-tuan. Saya pernah menjadi pengurusi kepada masjid tuan-tuan, Masjid Al-Mujahidin. Di situlah tempatnya manusia profesional, di situlah tempatnya manusia yang kaya, di situlah tempatnya manusia yang berkedudukan dan sebagainya. Tuan-tuan, lama juga saya menjadi setiausaha di situ. Tuan-tuan, tidak mudah tuan-tuan. Itu setiausaha. Ini pengurusi tuan-tuan dan puan. Sudah tentu. Dan muda pula. Tuan-tuan, dia muda pula. Handicap dia, if that is at all a handicap ialah dari segi umur. Nak mentadbir manusia umur 60 tahun. Nak mentadbir manusia umur 70 tahun. Kalau kita tak setuju pendapat dia, macam mana caranya kita nak mengatakan yang kita tidak setuju? Kalau kita setuju pula pendapatnya, orang lain tak setuju, macam mana kita nak side kepada pendapat dia supaya orang lain tidak berasa hati? Tuan-tuan, there's a lot of psychological play there tuan-tuan yang mesti dimainkan. Dan sesungguhnya walaupun muda tuan-tuan, tetapi saya rasa tugasnya adalah tugas yang sangat dewasa. Tugasnya memanglah tugas untuk orang yang sudah berpengalaman dalam hidup tapi diserahkan kepada Wan Suhailan. Saya nak balik kepada Dr. Fuad. Doktor. Ya. Tadi Dr. Fuad menyebutkan tuan-tuan perkataan tidak puas membujang ni. Saya ingat saya nak teroka kat situ ni. Tidak puas membujang. Kalau misalnya kahwin, katakanlah saya dah lihat orang kahwin umur 18 tahun, laki-laki 18 tahun, perempuannya umur 16 tahun. Ya. Itu kalau konteks yang Dr. Fuad sebut tadi, tak puas membujang, barangkali mereka tidak puas membujang. Tapi tidak puas membujang itu adakah merupakan
satu handicap tak puas membujang ni. Untuk kita meneruskan satu kehidupan daripada seorang menjadi berdua, daripada dua menjadi bertiga, daripada tiga menjadi empat. Dan tidak kita tak puas membujang, tuan-tuan dan puan. Orang yang membujang kadang-kadang lama-lama sangat membujang pun kadang-kadang tidak memberi apa-apa advantage kepada dia. Tuan-tuan terlalu cepat meninggalkan alam bujang pun kadang-kadang tidak banyak memberi advantage kepada dia. Tetapi dari segi yang ideal daripada kajian Dr. Fuad, kebanyakannya tadi dikatakan tahun yang ke-7. Dalam literature yang saya baca, ada kata tahun ke-5. Kalau kita lulus tahun ke-5, mana jalan terentang luas di hadapan untuk kita insya-Allah memakmurkan, mendamaikan kehidupan kita berkeluarga bersama isteri tersayang dan anak-anak tercinta. Tapi balik tadi kepada tidak puas membujang ni. Apa agaknya, apa fenomenon ini nak dikaitkan dengan mendirikan rumah tangga dan meneruskan kehidupan berumah tangga dengan penuh harmoni dan penuh kasih sayang dan sebagainya. Apa kaitan di antara kurang membujang, tak puas membujang dengan fenomena keharmonian rumah tangga itu? Sila Dr. Fuad. Terima kasih Datuk. Kita melihat soal bujang ini dari beberapa sudut. Antaranya kalau kita melihat pembujangan pada baby boomers umur yang lahir sebelum 79 berbeza dengan Gen Y yang lahir 79 hingga 89 90 begitu. Kita lihat zaman Datuk lah, zaman saya, masa tu tak ada istilah lepak. Amat kecil istilah ngetehnya di luar banding dengan sekarang. Tak ada lagi istilah rempit masa tu. Yang kebanyakannya oleh orang bujang. Tapi kerana perubahan suasana, perubahan persekitaran, golongan yang kahwin awal ini hari ini, sekiranya mereka tidak pegang perkataan sabar tadi, dia akan memberi masalah untuk menyesuaikan diri dengan hidup bersama isterinya. Sebab apa? Dia masih teringat kawan dia, nak rempit dengan kawan dia nak lepak kat kedai kopi dengan kawan dia, nak ngeteh dengan kawan dia. Tetapi bagi yang sabar dan tahu mengendalikan perkahwinan di usia muda, mereka akan jadi advantage. Advantage macam mana? Mereka akan mula bercinta dengan pasangan masing-masing. Dia tidak keterlaluan banding dengan orang yang bercinta lama sebelum kahwin, lepas tu bila kahwin setahun dua dah mula rasa jemu. Kan? Sebab apa? Semasa bercinta tu mereka membayangkan sesuatu yang ideal. Kan? Bila dah kenal, mulalah timbul masalah. Saya ada dua kes yang saya temui. Golongan terpelajar kahwin tapi cerai sebab apa, Datuk? Sebab peha berparut. Sikit je peha dia parut. Nampak? Ya. Peha yang isteri ke peha suami ni? Peha isteri. Okey. Kan? Jadi dia hilang sabar. Tu. Gagal untuk mengawal suasana, akhirnya hilang. Sebab apa? Sebab dia membayangkan yang ideal. Dia lupa dia pun tak ideal. Dia mengharapkan isteri dia ideal, dia pun tak ideal sebenarnya. Sedangkan perkahwinan bukan untuk mencari idealistik, tapi untuk saling melengkapi antara satu dengan lain. Kan? Perfectionist memang tak ada dalam perkahwinan. Takkan ada yang jumpa yang perfect. Takkan ada jumpa yang sempurna dalam perkahwinan. Kalau itu yang diharapkan, memang tak lamalah perkahwinan tu. Jadi, yang tak puas membujang tadi, dia sibuk. Sekarang ni pula lagi hambatan lagi tambahan dengan adanya media sosial. Handphone yang senang berhubung dengan kawan-kawan, Facebook, dan lebih malang lagi apabila golongan muda ini kerana tak puas membujang, dia lebih banyak layan handphone daripada layan isteri dia. Ini satu masalah yang besar. Dan lebih teruk lagi apabila pasangannya tak mahu berkomunikasi. Bila kurang komunikasi, kurang, lelaki ni biasalah. Perempuan mengharapkan puji-pujian, I love you, saya sayang awak. Tapi lelaki yang sifatnya introvert ni susah sangat nak bercakap benda tu. Kan? Masa bercinta tu okeylah. Tapi bila dah berkahwin ni, perkataan I love you tu mungkin agak payah untuk dikeluarkan. Sebab introvertnya compared to orang perempuan, dia suka extrovert. Dia suka dilahirkan, diluahkan, dia suka dipuji dan sebagainya. Tapi lelaki kadang-kadang dia rasa jemu begitu.
Dia nak suasana yang slow and steady, tak suka nampak sangat. Kadang kalau berjalan kat luar, yang perempuan suka nak peluk dia, pegang tangan. Lelaki ni rasa rimah dan risau. Ini antara perkara-perkara yang saya sebut tadi. Membujang, dia tak rasa tak puas membujang sebab tak puas bersama dengan kawan-kawan lama. Sedangkan sebenarnya dia ada kawan baru yang lebih rapat dengan dia untuk dia puaskan taman bujang dia. Tapi kerana kegagalan dia memahami suasana perubahan baru ini menyebabkan dia hilang sabar, saya sebut tadi, dia hilang sabar dan akhirnya hilang pertimbangan. Hilang pertimbangan isteri, tu yang mula tangan naik ke muka, mulut berbisa keluar. Kadang-kadang bukan nak payah sangat. Satu kes yang saya jumpa di seluar negeri lah. Berkahwin 40 tahun lah, Tok. 40 tahun. Bercerai kerana kopi tak letak gula. Masya Allah. Bayangkan ni, benda kecil je. Tapi saya yakin kopi tak letak gula tu hanya penyebab. Tapi punca panjang sebelum tu yang kita pun tak tahu apa dia. Jadi itu yang saya sebut tadi. Tak puas hidup membujang. Kalau pasangan pandai untuk menguruskannya, dia akan jadi aset untuk kekal lama dalam perkahwinan. Kalau dia tak reti menguruskannya, dia akan jadi penyebab untuk berlakunya perceraian sebelum sampai usia perkahwinan 3 tahun. Wallahualam. Masya Allah. Tuan-tuan, apa yang disebutkan tadi tuan-tuan dan puan, tak puas membujang tuan-tuan dan puan. Ialah dalam keadaan dunia sekarang tuan-tuan ya, dunia tanpa sempadan, dengan adanya social media, dengan berbagai-bagai tuan-tuan corak yang ada dalam kata orang, dalam kita punya rangkaian kehidupan tuan-tuan dan puan, kelabnya banyak, bowlingnya banyak, memancingnya banyak dan sebagainya. Kalau dia kahwin awal, maka dia terpaksa meninggalkan. Kadang-kadang itu hobi dia terpaksa ditinggalkan. Antara melayan isteri dengan melayan hobi. Sudah tentulah tuan-tuan dan puan, melayan isteri ketika itu, walaupun dia muda, isteri perlu dilayan lebih daripada ikan yang tak tentu dapat waktu memancing itu, tuan-tuan dan puan. Okey, saya nak pergi kepada Farid. Farid baru setahun kan ya? Ini cerita setahun ni a period of adjustment. Nanti Wan Suhailan boleh tambah tadi. A period of adjustment. Farid has got to adjust himself dengan isteri dia. Itu yang pertama. Adjust himself dengan keluarga isteri dia. Yang kedua. Adjust himself dengan keluarga yang besar. Maknanya pakcik dia, pakcik isteri dia, makcik isteri dia, ipar-ipar dia dan sebagainya. Dan yang keempat, dia kena adjust dengan masyarakat, dengan jiran yang mana mak mentua dia berada dan isteri dia pernah berada di dalamnya. This is the level of adjustment. And we need time. Sometimes, tuan-tuan dan puan, 5 tahun pun not fully adjusted lagi. Yeah. Farid baru 1 tahun. Cuba ceritakan Nana, apa ada tak masalah daripada yang Farid baca buku mengenai perkahwinan? I'm sure you have read quite extensively before you get into perkahwinan kan ya. Dengan apa realiti perkahwinan baru setahun ni, ada tak yang kita bayangkan satu masa dulu berlaku tak? Setelah aku terima nikahnya si Anu bin si Anu dengan mas kahwin sebanyak tunai. Ada tak agaknya perbezaan daripada apa yang dibayang selama ini dengan realiti kehidupan yang masih manis lagi? Saya yakin inai di jari isterinya masih nampak jelas lagi tu. Macam mana ni Farid? Baik, terima kasih yang kasih Datuk. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk perkara adjustment ataupun kita kata menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru bukanlah merupakan satu perkara yang mudah. Tetapi disebabkan, alhamdulillah, saya sendiri disebabkan adanya asbab daripada pengalaman. Pengalaman telah mengajar kita bagaimana kita bergaul dengan orang yang lebih muda dengan kita, bagaimana kita bergaul dengan orang yang lebih tua dengan kita, bagaimana kita bergaul dengan orang yang berjawatan tinggi, orang yang ada kedudukan, orang yang tidak ada kedudukan. Dengan asbab dakwah tadi, saya cerita sedikit bahawa background saya bermula dengan dakwah daripada sejak sekolah lagi. Jadi sejak sekolah sehinggalah pada hari ini, asbab dakwah tadi, Allah telah ajar saya bagaimana berkomunikasi, bagaimana kita menyesuaikan diri kita dengan masyarakat sekeliling, bagaimana kita menyesuaikan diri kita dengan orang yang berbeza pendapat dengan kita, bagaimana kita
menyesuaikan diri dengan berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai sifat ataupun berbagai-bagai ciri ataupun sifat orang-orang yang kita jumpa. Jadi alhamdulillah, asbab daripada pengalaman tadi kita bawa di alam perkahwinan. Cabaran itu, cabaran yang kita terima, kita hadapi dengan penuh sabar, dan kita hadapi dengan penuh tenang. Jadi bukan saya kata tidak ada masalah, setiap orang pasti akan menghadapi masalah, tetapi berbeza di mana bagaimana cara kita mengatasi, bagaimana cara kita menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah tadi. Jadi begitulah asbab dari pengalaman tadi, saya dapat menyesuaikan diri dengan suasana yang baru, dengan orang yang baru, dengan ahli keluarga yang baru. Jadi daripada situ kita belajar dan kita dapat menyesuaikan dan mengukuhkan lagi silaturahim, kekeluargaan di antara saya dan keluarga isteri. Alhamdulillah. Masya Allah. Tuan-tuan ya, yang itulah tuan-tuan ya, yang itulah dakwah. Yang itulah tuan-tuan yang merupakan manisnya dakwah. Antaranya banyak lagi perkara. Tapi ini penting tuan-tuan, kerana dia terlibat dalam dakwah, berjumpa dengan berbagai-bagai jenis manusia. Dia berjumpa orang yang atas, saya tahu dia. Dan dia tuan-tuan, as a person, as an individual, he is a warm person, mesra tuan-tuan. Dan saya kenal, Farid ni saya kenal. Jadi atas nama kemesraan, meletakkan dirinya pada kedudukan yang betul, bercakap cara yang betul, bawa diri cara yang betul, I think he is easily to be accepted by anybody at all. Dia mudah diterima dan dia menerima orang pun lebih mudah. Penerimaan, diterima dan menerima ini, tuan-tuan, kalau dibawa kepada isteri kita, terima dan menerima, diterima dan menerima, Masya Allah, tuan-tuan, itulah kehebatan dakwah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para pemuda yang ada dekat sini yang mendengar ni, berdakwahlah tuan-tuan. Sebelum tuan-tuan kahwin, berdakwahlah dulu. Maknanya apa? Ciri-ciri dakwah itu banyak memudahkan. Mana-mana perkahwinan pun at least 3 years, 4 years, 5 years, those are the years of adjustment. You need to adjust yourself. And adjustment is not simple as what, it says. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, banyak ragamnya bagaimana kita nak menyesuaikan. Tapi bagi Farid, oleh kerana dia dah terlibat dalam dakwah, dan dakwah tu sebahagian daripada dia sejak di sekolah, dia kata tuan-tuan, sudah tentulah sebahagian daripada kaifiat dakwah, uslub dakwah itu dapat ditransferkan kepada hidup suami isteri dan sebagainya. Saya rasa Wan Suhailan pun lebih kurang sama macam dia begitu. Wan, saya nak tanya Wan Suhailan ni. Okey, Wan Suhailan tadi menyebutkan satu perkara yang saya nampak Dr. Fuad maknanya fungsi isteri. Fungsi isteri. Bagi saya tadi sebelum bermula tadi tuan-tuan, dia dengar juga. Ini apa ayatnya? Apa ni ayat yang itu? Apa ayat yang ini? Masya-Allah tuan-tuan Fuad. Saya terdengar tadi. Jadi maknanya bila dia tanyakan itu tuan-tuan, isteri cari. Dia nak menyebut ayat apa? Bila Dr. Hasan tanya nanti apa ayatnya, sandaran ayat dia. Dia dah maknanya isteri dia tuan-tuan. Saya yakin isteri dia pun orang yang mungkin terpelajar, orang yang memang berada dalam ilmu yang Islam ini dan dapat membantu dia banyak perkara. Dan dia menyebut tadi tuan-tuan, isteri dia tegak membantu dia. Anak-anak dia pun membantu dia. Anak dia tidak menjadi masalah, tidak membuat masalah untuk tidak membantu dia, tuan-tuan. Saya nak pergi juga nak minta Puan Suhailan detailkan sikit lagi. Apa dia peranan? Kejayaan seorang laki-laki di belakangnya mesti seorang perempuan. Kejayaan seorang suami di belakangnya mesti seorang isteri. Macam mana, Wan? Baik tu, alhamdulillah. Seronok isteri dengar kat rumah ni. Kalau balik kena jahit kain pula kan nanti. Alhamdulillah Datuk Dr. Fuad dengan sahabat saya Ustaz Farid. Saya nak cerita sikit, saya ni dia beza sikit dengan orang lain tau. Saya lahir tahun 80. Saya lahir ni kira saya ni Gen Y lah. Saya lahir tahun 80. Cerita nak pendekkan ceritanya, saya berkahwin ni dengan pasangan yang saya memang tak pernah kenal. Ni isteri saya dengar ni, biar dia dengar tak apa. Pasangan saya ni, isteri saya yang saya tak pernah kenal. Saya bagi tahu dekat mak saya masa tu, saya cakap, mak, carikan pasangan hidup untuk saya. Wallahi saya cakap, saya serahkan semuanya kepada mak saya. Ni jarang berlaku ni, memang bila kita dah lama-lama kahwin kan. Ni berkat kita mak tengok, ni.
InsyaAllah. Halibin, amin. Siapa kata perkahwinan yang bukan kita pilih sendiri, tapi keluarga kita pilih, siapa kata itu tak bahagia? Tak betul. Alhamdulillah saya kahwin Allah panjangkan usia kahwin saya sekarang ni dah 11 tahun. Anak ada 3 orang. Alhamdulillah. Semua lelaki semua. Alhamdulillah. Everything is interesting. Start from the beginning kita akad nikah tu sampai sekarang interesting aja tu. Sebab lepas kahwin baru kenal tu. Allah. Lepas kahwin baru kenal. Kita mak saya pergi rumah dia. Masa itulah ni cerita flashback balik, mak saya pergi jumpa dengan keluarga dia. Dia berkenan dengan seorang anak dia ni lah. Dia berkenan dengan cara belajar agamanya. Dia nampak dia punya sifat-sifat keibuan dia tu lah konon-konon je lah kan. Lepas tu bila jadi mak saya lepas pada tu dia berkenan dan dipersetujui oleh ayah saya dan dia berkenan dan terus pergi minta. Maknanya pinang lah. Pinang, lepas tu dipendekkan cerita, kami bertunang juga tu. Saya jumpa dia dekat dalam bilik. Saya pergi rumah dia, pergi jumpa isteri saya masa tu, jumpa dalam masa tak sampai 5 minit pun. Saya jumpa dia, Siti nama dia, saya cakap Siti, mak saya dah suka pada Siti ni. Maknanya nak Siti jadi isteri saya lah. Cuba saya nak tanya depan muka ni, kita nak tahu juga dia punya muka dia macam mana kan. Jadi kita tengok, saya tanya dia terus terang, hajat mak dengan ayah ni, kata mak dengan ayah ni dah memang berkenan sangat dengan Siti. Jadi Siti setuju tak nak kahwin dengan saya? Saya tanya direct isteri saya masa tu. Masa tu maksudnya kita panggil sesi ta'aruf lah. Sesi breaking the ice. Sebab masa tu je yang ada. Lepas tu dia kata na'am. Sebab dia ni belajar agama sikit. Dia kata na'am tu je lah. Lepas tu saya pun alhamdulillah. Lepas tu tak habis. Na'am tu itulah kata terakhir sebelum kita nak akad nikah. Lepas tu dia balik ke Mesir. Dia sambung dia punya degree dia. Setahun juga kita bertunang. Tanpa kita ada kontak apa-apa. Masa telefon tak ada, WhatsApp masa tu WhatsApp memang rasanya kurang lah. Tak ada lagi. And then message pun tak ada langsung lah. Tak ada langsung. Memang kita buat hal sendiri. Saya masa tu pun baru dah start kerja, dia pun belajar apa semua. Sampai setahun, alhamdulillah kahwin tu. Nikah and then dapat setahun 2, dapat anak seorang, dapat anak 2 orang, anak 3 orang. Saya kata dia minta juga saya dia nak kerja. Lepas tu saya kata macam ni lah. Saya pun kerja tak adalah hebat sangat, gaji tak ada banyak sangat tapi cukup saya kata. Saya kata cukup. Apa ni Siti tak payah kerja, duduk rumah jaga anak. Saya ambil pendekatan macam itu sebab yalah zaman masa tu pun iaitu masa zaman 2010 masa tu perbelanjaan kalau nak hantar anak-anak pun mahal tu. Maknanya kalau setakat kerja gaji 2,000 setengah tu nak hantar anak nak kena bayar 800 ke 1,000 sebulan itu kan macam tak berbaloi. Bagi saya lah. Maknanya saya bagi kepercayaan penuh kepada isteri saya jaga anak-anak. Alhamdulillah. Saya tak ada masalah pasal anak-anak. Saya rasa saya tak ada masalah dengan penjaga rumah, dengan ammah di pusat-pusat nursery. Itu bagi saya tak ada masalah itu. Dan yang paling penting sekali para penonton yang ada dekat rumah, yang adik-adik yang belum kahwin ni, kalau boleh tiru macam saya sekurang-kurangnya, mak saya tidak ada masalah dengan isteri saya sebab mak saya yang pilih. Jadi masalah menantu dan mak mertua ni alhamdulillah. Bagi saya setakat 10 tahun ni tak ada masalah lagi. Itu salah satu punca kebahagiaan yang saya memang rasa sangat. Allahu Akbar. Saya rasa dia duduk dalam syurga tu. Bukan seolah-olahnya macam gitu. Maknanya kita nak keluar rumah ni, kita rasa tenang kan. Anak-anak kita berjaga, disuap makan, isteri saya jaga, suruh mengaji, hantar pergi sekolah, balik sekolah, saya boleh fokus benda lain. Sebab tu saya boleh fokus kerja saya boleh balik, saya fokus kepada surau saya, nak buat aktiviti sana, panggil ustaz, buat ceramah perdana, kita buat program, macam-macam program lah lagi kita buat dekat surau tu. Maksudnya benda-benda tu, saya bermula daripada rumah. Masalah rumah yang kecil-kecil ni tak ada. Setengah orang ni saya tengok ada, yalah minta maaf nak cakap, memang biasalah. Macam saya ni pun yalah ada juga kita ada juga bertengkar tu ada. Masalah kecil-kecil je masalahnya. Masalah Colgate tu, suami dia suka tekan picit Colgate kat belakang. Isteri dia suka tekan Colgate kat depan. Ada bergaduh. Elah itu pun boleh bergaduh lah. Benda kecil-kecil. Sidai towel kan. Lepas mandi, bini suruhlah sangkut dekat situ, kita sangkut pergi tempat lain. Dah masa muka.
Isu Sama. kecil macam itu. Betul. Isu yang sama, Ustaz. Isu yang sama. Baik. Benda-benda yang kecil macam ini, tapi apa yang saya nak sampaikan, pertama, perkahwinan tanpa cinta. Saya berani saya nak cakap perkahwinan tanpa cinta sebab memang kami tak berapa cinta pun, nak cinta macam mana tak kenal. Lepas dah kahwin, alhamdulillah baru kenal sekolah kat mana dulu, apa dia suka, hobi dia apa, buat apa, baru nak kenal diri masing-masing. Kita tak ceritalah buat kopi, masak nasi ni belum lagi, jauh lagi. Kita cerita nak kenal dia dari segi sejarah dia dulu. Apa itu, baru kita kenal apa itu cinta. Alhamdulillah, lepas tu baru kita seronok. Bila dah dengar cerita ni seronok, dia dengar cerita kita seronok. Kita alhamdulillah lah. Maknanya kurang bergaduh lah. Masya-Allah. Itu saja. Masya-Allah tuan-tuan ya. Saya paling beruntung lah malam ni tuan-tuan mendapat salah seorang ahli panel. Alhamdulillah, ini bayangan daripada hati dia tuan-tuan dan puan. Seolah-olah hidup di syurga tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak menyebutkan berapa orang yang merasakan begitu. Secara ikhlas lah tuan-tuan. Para penonton yang ribuan yang menonton siaran ini malam ini. Berapa orang yang ini syurga dalam konteks kita tuan, bukan syurga dalam konteks Allah yang syurga yang disediakan untuk kita, tapi perkataan syurga tu dia macam metafor tuan, it's a metaphor. Syurga tu maknanya seronok, hidup, aman, damai, hati kita rasa damai, jiwa rasa tenang, seronok tengok anak, seronok tengok isteri. Itulah gambaran syurga yang disebutkan, bukan syurga yang menunggu kita di bawahnya sungai dan sebagainya dengan buah-buahannya. Bukan itu yang diceritakan. Saya fikir itu metafor tuan. Simile metaphor. Tapi saya nak menyebutkan tuan-tuan, saya nak tanya lagi para penonton rasa tak tuan-tuan apa yang diceritakan oleh Wan Suhailan tadi. Saya yang dah tua ni pun tuan-tuan, terasa masya-Allah. Apa dia kata dia dengan mertua dia. Macam mana dia dengan mak mertua dia tuan-tuan. Hubungan kasih sayang yang begitu. Mak mertua dia tuan-tuan mak dia yang buat arrange marriage dengan bakal isteri dan sebagainya, dan dia baik dengan mak mertuanya, itu yang merupakan jalinan-jalinan yang menyebabkan tuan-tuan dia merasakan seronoknya hidup dalam keadaan dia tidak pernah bertemu, tidak pernah kenal isterinya. Ini betul-betulnya love after marriage tuan-tuan, bukan pre-marriage, pre-love marriage, bukan tuan-tuan puan after pre-marriage love tu bukan Jadi sebab itu saudara saya ingat banyaklah malam ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah kalau tuan-tuan teliti betul-betul daripada Farid tadi, daripada Dr. Fuad dan Wan Suhailan. Tuan-tuan nampaknya casual malam ni tuan-tuan, casual, tapi tuan-tuan cuba perhatikan cuba tuan-tuan perhatikan satu persatu. Macam mana tadi yang Farid mengatakan dakwah, keterlibatan dia dalam dakwah itu ditransferkannya usaha dakwah, uslub dakwah kepada isterinya tuan-tuan. Macam mana dia buat adjustment. Cuba tuan-tuan fikir. Dan kita boleh buat satu persidangan, satu perbincangan khusus dakwah tuan-tuan nak dimasukkan dia punya uslub tu dalam kita membina rumah tangga. Saya rasa itu pun satu topik yang banyak boleh dibincangkan tuan-tuan. Okey. Sebelum kita masuk pusingan berikutnya tuan-tuan, kita nak berehat dalam 1 minit setengah saja. Jadi ada pesanan daripada Yayasan Sabha yang untuk teman-teman mendengar apa dia Anjung Husnul Khatimah yang nak didirikan, apa dia 3 serangkai buku-buku yang saya tulis, dan juga tuan-tuan dan puan insya-Allah tadika atau taska kita First Move Childcare Center yang sedang kita beroperasi sekarang ini tuan-tuan. Seluruhnya tuan-tuan dan puan hasilnya, tapi sama ada buku, sama ada taska ini, kita nak gunakan untuk membangunkan Anjung Husnul Khatimah. Inilah tuan-tuan dan puan yang kita usahakan, satu legacy yang nak ditinggalkan. Legacy kasih sayang cinta kita kepada Allah dengan kita memertabatkan agama Allah melalui institusi yang bakal dibangunkan insya-Allah. Sila. Anjung Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjung Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. First Move Childcare Center ini, First Move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Para penonton yang dihormati sekalian, bertemu lagi kita tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita akan teruskan perbincangan ini sekitar dalam 20 minit lagi begitu tuan-tuan. Maknanya Alhamdulillah ahli-ahli panel dah bekerjasama dengan kita, jawapan ringkas pendek tetapi terus menuju kepada soalan, apa soalan yang ditanyakan. Inilah kelebihan teman-teman yang muda-muda ni belajar tuan-tuan dan puan, macam mana kita menggunakan masa sebaik mungkin bila kita berbincang dalam perbincangan panel macam yang kita adakan pada malam ini. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan dan puan, saya nak pergi kepada Dr. Fuad. Doktor, tadi Wan Suhailan ada menyebutkan isterinya ada mencadangkan untuk bekerja. Ialah orang qualified, balik daripada Azhar, sudah tentulah banyaklah zaman dia rasanya keperluan untuk ustazah-ustazah, keperluan mengajar-mengajar di mana-mana juga, apa juga jawatan, sama ada negeri, sama ada persekutuan dan seperti JAKIM dan sebagainya, banyak terluang ketika itu. Tetapi atas nasihat dia, isteri dia tidak bekerja, tetapi tidak bekerja pun, tuan-tuan tengok apa tugas dia? Jaga anak, jaga rumah tangga. Tuan-tuan bayangkan berikan rangsangan, berikan kekuatan kepada suaminya untuk menjalankan tugas-tugas besar dalam hidupnya, terutamanya mengendalikan surau, selain dia bekerja untuk mendapatkan rezeki, untuk menyara keluarga dan sebagainya. Itu peranannya. Tapi saya nak menyebutkan, nak tanyakan Dr. Fuad ni tentang bekerja ni, the career woman ni, career woman versus housewife. Setakat kajian yang Dr. Fuad buat yang mana agaknya yang lebih menonjol untuk meneruskan kesinambungan keluarga, sama ada memiliki isteri yang menjadi housewife ataupun isteri yang career ladies, career woman itu. Agaknya macam mana Dr. Fuad? Terima kasih Datuk. Fenomena yang biasa ditanyakan ni antara suri rumah dengan isteri yang bekerja. Saya sendiri semasa mula berkahwin, sebelum hari pernikahan, saya beritahu isteri saya lah. Saya kata mak saya suka menantu tak bekerja. Saya kata saya tak sebut saya tak suka perempuan bekerja. Saya kata mak saya suka isteri yang tak bekerja. Dan sehari sebelum dia menikah, dia letak jawatan sebagai guru di sekolah. Dan lepas pernikahan dia tak bekerja hinggalah sekarang ni. Cuma bila orang tanya saya, Prof, isteri kerja, saya kata apa kerja? Child Development Consultant, saya kata. Kita kena bagi galangan. Sebab saya kata kalau tak ada dia, anak saya tak membesar macam anak saya sekarang. 4 orang graduate university, seorang tengah belajar di tahun keempat. Kerana dia lah saya bekerja daripada pagi sampai ke petang. Kalau tahun 80-an tu saya kerja pejabat, dan tahun 90-an hingga awal Januari lalu saya bekerja sebagai pensyarah. Memang bukan tak ada masa tu amat terhad untuk tengok anak kat rumah, kan. Cumanya di tahun 80-an masa saya mula kahwin tu, mungkin desakan untuk isteri bekerja agak kurang kerana kos hidup masa tu agak murah berbanding dengan sekarang. Sekarang kau cerita pasal gaji 4,000 di bandar, cukup-cukup hidup je. Kalau 3,600 miskin bandar. Jadi cuma apabila melihat kepada perbandingan antara isteri yang bekerja dan isteri sebagai isteri suri rumah sepenuh masa,
kesan kepada anak-anak tu berbeza. Kita boleh tengok sendirilah kesan kepada anak berbeza, pada suami berbeza, dan kadar perceraian juga berbeza sebenarnya. Kenapa? Melihat kepada wanita yang berkejaya, dia merasa secure. Aku dah ada kerja, kan? Kalau tak ada apa-apa pun aku ada income. Jadi bukan semua begitu. Ada yang bukan semua begitu, tapi ada. Dia mempengaruhi juga kesan rumah tangga dalam kehidupan kita. Dan kalau kita bacalah kisah-kisah masyarakat ni, ramai yang bercerai selepas 15 tahun 20 tahun bekerja ni kerana dia bekerja. Kan? Jumpa balik teman-teman lama, reunion, jumpa dalam FB dan sebagainya. Compared to isteri tak bekerja, dia kat rumah, dia tak kisahkan pejabat, hidup dia dengan anak dan isteri dan suami di rumah, dengan keluarga di rumah, dia happy dengan cara itu, dia tak banyak desakan dan permintaan. Berbanding dengan isteri yang bekerja, bukan semua saya kata, ada yang begitu dan dia menyumbang kepada kadar perceraian yang tinggi sekarang ini. Isteri yang bekerja. Malah saya amat terkejut bila ramai yang kita kenal rasa bangga pula perempuan umum. I dah janda dah. Kan? Kita lihat begitu. Jadi satu fenomena yang agak pelik, kalau dulu orang takut bergelar janda, hari ini jadi macam satu gurauan dan kegilaan pula pada setengah wanita. Umur 18, umur 19, umur 26 dah menjanda. Kenapa? Kerana ada kerjaya. Maknanya pergantungan kepada suami itu agak kurang berbanding dengan isteri yang tak berkerjaya. Dia tahu tanggungjawab dia kena jaga hati suami, jaga anak-anak, sentiasa kemaskan rumah, puaskan hati suami, balik suami rasa seronok balik ke rumah, isteri dah dekat rumah, air dah tersedia. Compact yang bekerja mungkin kurang ada masa nak bersama dengan isteri rumah. Dah penat, jomlah makan kat luar, makan masakan orang lain, bukan makan masakan isteri, kan? Akhirnya dia pun cari orang lain. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Tuan-tuan keseluruhannya apa yang disebut Dr. Fuad tadi, preference daripada kajian dia, daripada dia mengkaji tuan-tuan perempuan dia dapat PhD dalam hal kekeluargaan, perceraian, perkahwinan dan sebagainya. Jadi maknanya kalau ikut cerita dia tadi, maknanya kalau saya tanyakan kepada dia, kononnya dia menggunakan mak dia. Mak saya tak berapa berkenan kalau isteri saya ni bekerja. Sebenarnya dia, tapi dia gunakan nama mak dia. Itu kita faham, saya faham dah tu tuan-tuan dan puan. Tapi apa yang saya nak sebutkan tuan-tuan, keseluruhannya, I think Dr. Fuad conquers very well with the view expressed by Wan Suhailan tadi. Maknanya lebih suka kalau isteri menjadi housewife, bukan pekerja. Okey, saya nak pergi pada Farid. Farid sebagai ini kita cerita tajuk kita ni Karenah Pasangan Muda. Jadi ini exactly maknanya antara kita 3 orang ni, antara 4 orang kita ni, Farid lah rasanya yang paling cocok dengan tajuk ini. Dan masalahnya begini masalahnya kita sekarang ni saya tengok entah macam mana isteri-isteri ni tak berapa minat menjalankan kerja-kerja keisterian. Tak berminat saya tengok. Memandikan anak tak minat, menyulikkan anak tak minat, basuh berak anak tak minat. Itu tak minat. Akhirnya ditolak kepada suami, tolak pada suami, tolak pada suami, tolak pada suami. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, kita tengok suami-suami ni kadang-kadang menjalankan kerja wanita, kerja isteri lebih daripada isteri itu sendiri. Jadi kadang-kadang mak mentua pun ada sindir-sindir juga kadang-kadang. Dia tak tahan tengok pula anak dia dah jadi separuh wanita anak dia bila dia kahwin kan jadi benda-benda macam ini, ada tak fenomenon-fenomenon ini kadang-kadang berlaku? Ini sebenarnya dah universal saya tengok Laki-laki pergi basuh kain, laki-laki lipat kain, laki-laki lipat seluar anak, laki-laki lipat seluar dalam isteri dia pun. Zaman saya tak boleh tu. Kalau saya buat kerja tu, nanti orang kata, bomoh siam mana dah masuk ni. Tapi apa yang saya nak sebutkan, inilah dia kenapa isteri kita kadang-kadang tu lebih suka, terutama yang educated, yang ada berdegree dan sebagainya. Isteri Farid masuk dalam golongan berdegree dan sebagainya. Jadi pada dia bila degree tu degree bukan untuk housewife, degree bukan untuk basuh berak, degree bukan untuk salin pampers, degree bukan untuk menidurkan, degree bukan untuk menyusukan. Ini dia yang ada dalam mentaliti sebagai daripada isteri kita. Macam mana Farid?
Baik, terima kasih yang dikasihi Datuk dan juga ahli panel yang saya kasihi. Berkenaan tentang peranan suami dan isteri tadi. Bagi saya, ada kebaikan, ada pro dan kontra dia mengenai suami yang mengambil tanggungjawab isteri ini. Kita ambil contoh kemungkinan ada di luar sana isteri yang bekerja dan memang berlaku sekarang ini, isteri bekerja, suami jadi husband, housewife, house husband, menggantikan isteri untuk menjaga anak-anak, menghantar anak-anak ke sekolah. Pada satu aspek kita boleh lihat ini satu kebaikan, kita membantu kerja-kerja isteri. Tetapi pada aspek yang lain kita kena lihat benda ni dia ada had dia. Kalau contohnya semua kerja-kerja isteri ni suami yang kena buat. Isteri duduk diam, kerja balik makan tidur dah habis. Ini bagi saya bukan satu budaya yang sihat, kerana kerana tanggungjawab isteri itu isteri kena buat. Isteri yang kena buat supaya dia ada rasa tanggungjawab. Dia ada rasa tanggungjawab sebagai isteri. Dan suami pula tidaklah boleh dia makan, tidur, kerja tanpa bantu isteri sedikit pun. Kerana Rasulullah SAW sendiri pun di rumah Rasulullah SAW telah memberi tunjuk ajar kepada kita bagaimana Rasulullah SAW sendiri membantu isteri Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi balance lah, kita kena balance, suami dan isteri kena saling bekerjasama dalam membuat kerja-kerja rumah. Kita tak boleh nak jadikan isteri kita sebagai kuli. Tidak, itu satu bagi saya satu kezaliman, satu kezaliman bagi seorang suami. Kita bagi isteri kita buat kerja dan kita bantu. Kalau mungkin kita ada masa kita bantu masak, kita ada masa kita bantu tengok anak, mandikan anak. Bukan bermakna kita ambil tanggungjawab isteri, bukan bermakna kedudukan kita akan jatuh, tetapi dengan ada sifat kerjasama antara suami dan isteri, saya percaya hubungan antara suami isteri lebih erat. Itu dia, Tok. Okey, masya-Allah. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan yang saya nak sebutkan, Rasulullah sendiri tuan-tuan buat roti sendiri, menguli roti sendiri, tuan-tuan dan puan mengambil air sendiri dan sebagainya, menjalankan kerja-kerja di dapur membantu Aisyah, dan banyak dalam hadis-hadis banyak diceritakan persoalan itu. Jadi maknanya, tetapi dia kata Farid tadi adalah dia punya batasan-batasan dia. Janganlah sampai isteri kita betul-betul macam permaisuri tuan-tuan dan puan, yang suami pula sebagai gondek-gondek begitu bekerja. Itu tak jadilah. Saya pun sokonglah pendapat yang sedemikian. Tak ada apa pun, kita kena tengok isteri kita, terutama yang dalam pantang dan sebagainya. Kan isteri yang tak sihat sebagainya. Dan saya ada tengok kawan saya, saudara, isteri dia jatuh dan pinggang dia macam patah, nerve ya, problem nerve. Dia Masya Allah tuan-tuan, dia hospital sampai orang kenal dia, nurse-nurse tu tabik kepada dia. Tak perlulah nurse membagikan dia, membasuh najisnya, dia membasuhkan najis isterinya di hospital. Tuan-tuan bayangkan ni. Inilah dia ini gambaran tuan-tuan dan puan. Dan mereka dah hidup dah lama tuan-tuan, dah kahwin dah lama. Agaknya 30 tahun, 40 tahun begitu tuan-tuan. Tapi saya tengok dia punya hubungan intimnya, tuan-tuan, itu satu benda yang dia pun baru meninggal, yang suaminya pun baru meninggal. Kawan baik saya, tuan-tuan dan puan. Jadi saya nak pergi kepada Wan Suhailan. Wan tentang jurang. Saya nak tanya jurang jurang antara isteri dengan suami. Mungkin jurang itu disebabkan kedudukan sosial. Status isteri lebih daripada status suami. Social status. Mungkin jurang itu disebabkan education. Isteri lebih tinggi educationnya daripada suami. Mungkin jurang itu disebabkan oleh tuan-tuan, oleh
kerana latar belakang keluarga. Dia berketurunan begitu, kita berketurunan begini. Jadi kalau maknanya dalam istilahnya kufuk ni, maknanya sama-sama selari, di antara suami dengan isteri ni. Setingkatlah kan antara suami dengan isteri. Jadi macam mana kita yang setakat yang Wan Suhailan, mungkin tidak berlaku kepada Wan Suhailan, tapi berlaku kepada, I'm sure you got a lot of friends, umur macam you, kahwin macam you dan sebagainya, anak antara 2-3 orang atau 4 orang. Jadi macam mana persoalan kalau timbul ada keadaan dalam mana isteri lebih dibandingkan dengan suami dalam banyak hal. Macam mana dia menyesuaikan diri dan macam mana dia melayarkan sampan perahu tu untuk menuju ke pulau bahagia itu dengan keadaan sikit yang menimbulkan mungkin masalah kepada keluarga itu. Macam mana Wan? Baik, bagi saya tu boleh saya simpul, boleh saya share dekat sini pendapat saya macam kita pasangan ni memang dia ada perbezaan dia lah. Ikut mana pun dia susah nak cari orang yang sama buat satu benda tu, buat yang sama, perangai yang sama tu susah. In fact, saya dan isteri pun memang berbeza dari segi kehidupan kami ini berbeza. Kehidupan saya dengan keluarga berbeza dengan kehidupan dia bersama keluarga dia dulu. Bila saya tengok aspek kedua-duanya, bila kita bandingkan, sosioekonomi pun memainkan peranan yang penting dalam pembezaan emosi kita. Tahu? And then saya tengok isteri saya, adik-beradik dia ramai. Berbeza dengan saya 2 orang je adik-beradik. Saya anak lelaki dan saya ada kakak seorang. The way we are brought up tu different, lain. Isteri saya dia adik-beradik ramai. Jadi sosioekonomi dia tu dia tak semewah macam saya lah. Bukan nak kata kaya sangat, tapi ada perbezaan walau sedikit sebanyak. Jadi sedikit sebanyak ni perbezaan ni yang menjadikan kita berbeza dari segi cara pemikiran kita. Tak kira lah apa dari segi subjek dan kehidupan, tapi mesti ada perbezaan. Jadi macam mana kita nak merawat perbezaan kita ini kalau kita melihat kepada aspek yang negatif? Banyak pasangan-pasangan kalau dia melihat benda ni sebagai satu benda yang negatif, bergaduh lah. Jadi ego. Benda yang ego ni tuan-tuan tak kira lah. Kalau laki bini dia tak boleh nak mengalah masing-masing. Masing-masing tak boleh mengaku kesilapan masing-masing, memang akan bergaduh punya lah. Kalau suami dia ni kerja, gaji, mungkin gaji lebih kurang daripada gaji isteri. Gaji isteri ni gaji besar, orang besar. Gaji lebih tinggi daripada suami, belajar pun lebih tinggi daripada suami. Jadi keegoan itu sedikit sebanyak, isteri membawa balik kedudukan dia dalam jawatan tersebut, bawa ke rumah. Ini berlaku. Minta maaf, ini contoh lah. Contoh kawan-kawan kita kan. Jadi benda perbezaan ini mesti dilihat dari segi benda yang positif. Ego kena buang walau macam mana pun. Kita kena cari kesefahaman kita. Tidak ada pasangan yang sama, tidak ada pasangan yang sempurna. Kita kena percaya dan terima benda tu. Tapi cara macam mana kita nak menjadikan dua hubungan ini menjadi satu kesempurnaan. Itu yang paling penting. Kita kena percaya yang bahawa diri kita ni muda ni bukan selama-lamanya. Kita muda ni sekejap saja dan akhirnya kita juga akan menjadi tua. Anak kita akan membesar dan kita punya ada anak cucu. Proses itu akan bersambung oleh zuriat kita. Kita kena faham yang itu. Sikap. Saya nak sebutkan dari segi sikap juga. Sikap sharing. Kita mesti share. Walau macam mana pun suami isteri ni mesti share. Tak boleh. Your money is my money is my money. Letih macam itu. Saya punya, abang punya pun saya punya. Letih lah macam itu. Itu masalah sharing. Kena understand sharing. Itu masalah sikap. Zaman sekarang ni, zaman moden saya tengok sikit-sikit gaduh je ugut cerai. Berlaku. Allahu Akbar. Gaduh je ugut cerai terus. Suami panah baran dia ugut nak cerai isteri dia, nak menakut-nakutkan isteri dia sebab macam tadilah bergaduh benda-benda yang kecil saja. Jadi benda-benda yang kecil ini penonton-penonton dekat rumah, adik-adik, kakak-kakak yang mana yang masih belum berumah tangga ni kena belajar banyak pasal kefahaman tentang agama dan tanggungjawab sebagai isteri, suami dan kena banyak bersabar. Selain daripada itu juga, ni satu penyakit ni lebih-lebih lagi kepada para suami ni, dia rasa dia dah ada anak dah. Tapi dia still rasa dia bujang lagi. Dia keluar malam, dia selalu keluar malam, dia balik lambat. Dia balik lambat, kadang-kadang dia tak balik pun ada. Allahu Akbar. Jadi aktiviti-aktiviti yang sebelum kita kahwin ni, kalau kita kahwin kita kena faham, kita kena berhentilah. Banyakkan masa dekat rumah. Kalau isteri tak bekerja,
Banyak masa dekat rumah tak apalah. Ini kalau suami isteri bekerja, dah lah jarang jumpa. Balik pun tak jumpa dekat rumah. Suami pun kadang-kadang balik pun tak balik. Jadi anak-anak akan jadi terbiar. Saya tengok anak-anak dari segi pendidikan agama dia akan terbiar. Tak boleh baca Quran. Anak-anak ni dah besar ni, dah darjah 5, dah darjah 6. Tak khatam-khatam Al-Quran lagi. Baru duduk mukadam Iqra' lagi, alif bata lagi. Itu masalah-masalah yang berlaku. Kita tengok di surau-surau, di masjid-masjid. Sebab tu anak-anak kecil ni kurang. Anak-anak remaja kita kurang di dalam institusi masjid dan surau kita. Itu masalah sikap kita. Dan yang satu lagi, kepada pasangan yang baru berkahwin ni, kita kena terima pasangan kita. Memang pasangan kita takkan sempurna. Dan jangan bandingkan dengan orang lain. Ini masalah tu. Sikit-sikit dia nak bandingkan dengan orang tu. Sikit-sikit dia nak bandingkan dengan kawan dia dekat pejabat. Kawan dia dekat pejabat, iyalah. Dah hidung dia mancung sikit, kulit dia putih sikit. Dah hari-hari tengok, seronoklah gamak dia, kan? Jadi kita kena sentiasa fikir pasangan kita, kena terbitkan kasih dan sayang dengan pasangan kita tu supaya kita sentiasa berpaksi kepada pasangan kita. Kita tidak lari daripada niat dan asal perkahwinan tersebut sebagai tanggungjawab kepada kita. Simple je bagi saya pendekatannya, kita berkahwin untuk mendapatkan zuriat sebagai sunnah Nabi SAW dan kita berumah tangga berkahwin kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Insya-Allah. Masya-Allah tuan-tuan saya tengok malam ni Wan Suhailan ni kalau misalnya ada kaunselor tentang marriage ni tuan-tuan, saya ingat dia mesti mendaftarkan diri menjadi kaunselor. Saya tengok betul lah tuan-tuan, masya-Allah. Inilah tuan-tuan inilah gunanya program-program macam ini tuan-tuan Program yang macam ni tuan-tuan dengar tadi daripada Farid yang begitu muda, kemudian daripada Wan Suhailan yang tidak berapa muda, tidak berapa tua dan yang ganyot sikit tuan-tuan, Dr. Fuad. Yang paling ganyot ni yang jadi moderator ni lah tuan-tuan puan jadi apa pun nampaknya butir-butir permata-permata nilam yang disuarakan tuan-tuan sesungguhnya memberikan sesuatu yang erti yang besar kepada program kita pada malam ini. Tuan-tuan puan saya hanya yang akhir ni sikit, satu orang 1 minit je. Kita nak habiskan dalam masa 3-4 minit saja lagi. Saya nak pergi kepada Dr. Fuad Wan Suhailan mengatakan ada isteri sikit-sikit cerai. Jadi macam mana Dr. Fuad macam mana rumah tangga bila perkataan cerai dibuat, lepas cerai baik boleh bersatu balik, cerai balik baik balik, cerai perkataan ceraikan aku tuan-tuan puan macam mana Dr. Fuad? Terima kasih Datuk. Saya di awal saya modul tadi ni saya sebut pasal perkataan sabar. Sabar ni ada 3 tempat yang suamilah kena jaga sangat. Pertamanya sabar selepas berkahwin. Sebab apa? Zaman bujang dah hilang dah. Kan? Yang masa tak nak balik rumah tu dah tak ada, nak merempit tak ada, nak ngeteh tak ada dan sebagainya. Kemudian sabar selepas tahu kekurangan pasangannya. Yang ni kedua-dua lah. Isteri kena sabar kekurangan suami, suami kena sabar kekurangan isteri. Dan yang ketiga, ni paling penting. Sabar ketika isteri minta cerai. Yang ni kalau boleh sabar memang hebat lah. Sebab waktu nak minta cerai tu takkan ada, bang, ceraikan saya bang. Tak ada. Ya? Dia mesti akan cakap dalam suasana yang marah, suami pun sama marah juga. Dan kalau itu boleh ditahan waktu itu masa terbaik yang insya-Allah dia akan dapat bertahan lama perkahwinannya. Maknanya kerana bagi perempuan ni cakap cerai tu mudahlah. Tapi bila berlaku cerai baru dia tahu. Datuk Inilah fenomena yang berlaku hari ini apabila suami sendiri tak dapat bersabar ketika isteri mohon cerai. Dia kata awak nak cerai, okey kita cerai. Tapi dia lupa kesan perceraian tu kepada anak yang dah ada anak dan keluarga sekitarnya. Ini yang kerap berlaku. Jadi sabarlah ketika selepas kahwin, sabarlah selepas tahu kekurangan dan sabar ketika isteri minta cerai. Macam nak sabar ketika isteri nak cerai tu masing-masing tahu. Islam dah ajar dah. Kalau marah waktu berdiri kena duduk. Kalau marah duduk kena baring, tak hilang sabar, tak hilang marah lagi kena ambil wuduk dan sebagainya. Itu kaedah-kaedah yang Islam dah ajarkan. Dan mungkin marriage counselor juga ada kaedah mengajar macam nak sabar.
Tapi Islam itulah yang terbaik. Waktu marah isteri minta cerai, waktu suami tengah diri duduk terus. Jangan layan. Kalau tengah duduk baring ajalah. Dan langkah terbaik kalau tak boleh juga ambil kunci kereta atau kunci motor, start motor, belah sekejap. Tinggalkan rumah, pergi minum dan sebagainya, dah agak tenang, barulah balik ke rumah semula. Kalau dilayan, waktu marah begini, syaitan akan curah dan mungkin berlaku perceraian. Wallahu a'lam. Allah, Masya Allah. Saya tak mahu ulas panjang dekat situ tuan-tuan dan puan. Saya nak terus pergi kepada Farid. Farid, tentang saya nak tahu ini satu benda ni di awal-awal ni biasanya pasal belum kenal lagi, kita belum betul-betul scan isteri kita daripada kepala sampai ke kaki, terutama scan dia punya hati, jiwa, perasaan di scan. Tak cukup lagi kalau setahun. Tapi macam mana faktor cemburu ni? Ada tak macam mana faktor cemburu dalam kita awal-awal perkahwinan dan juga macam mana? Adakah faktor cemburu itu mainkan satu peranan membina, menyatukan, atau faktor cemburu itu kadang-kadang kita lihat tuan-tuan boleh juga menjadi mengenggangkan hubungan setakat yang baru dibina dalam 1 tahun ni. Macam mana Farid? Baik, terima kasih yang berbahagia Datuk dan juga ahli panel yang saya kasihi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang terakhir kali ini berkenaan dengan cemburu, sebab saya sendiri yang telah mendirikan rumah tangga selama setahun lebih ini, sepanjang setahun lebih ini belum ada lagi kes cemburu. Tetapi sejak kebelakangan ini, setelah terlibat dengan alam pekerjaan, di situlah ujiannya datang. Sebab kita berinteraksi dengan lelaki dan perempuan, tetapi saya calm down, saya tenangkan isteri saya, jangan risau. Sayang seorang sahaja yang berada di hati abang. Kita pujuklah. InsyaAllah kita yakinkan dia, kita yakinkan dia bahawa kita akan jaga hubungan kita di dalam pekerjaan bila berinteraksi dengan perempuan, dan dia sendiri pun sentiasa menasihati, dan saya menerima nasihat walaupun dia isteri kita, kita terima nasihat dia dan kita pun akan laporkan setiap hari apa yang kita buat, siapa yang kita jumpa, dengan kekuatan apa laporan yang kita berikan kepada isteri kita. Saya percaya isteri kita lebih percaya dengan kita, dan itu yang paling penting sekali. Sentiasa kena ada trust antara suami dan isteri, kena saling beri kepercayaan sesama suami dan isteri. Dan pertama, yang kedua sekali adalah sangka baik. Ini yang paling penting sekali. Bermulanya masalah cerai ini bila mana ada sangka buruk. Bila ada sangka buruk, sedikit sangka buruk sahaja akan menyebabkan penceraian berlaku juga. Jadi pada saya itulah kita kena lihat hati kita balik, bagaimana cara kita berfikir dengan suami kita, dengan isteri kita, dan yang terakhir, last but not least, is doa. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi SAW sendiri telah pesan kepada kita, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, bukan jaga Allah, maksudnya jaga perintah Allah, Allah akan jaga kamu. Jadi bagaimana kita mengidamkan satu kebahagiaan rumah tangga kalau kita sendiri, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah yang menciptakan kita, Allah yang telah mempertemukan jodoh kita pun kita tak boleh nak jaga, macam mana kita nak harapkan kebahagiaan di dunia, apatah lagi di akhirat. Jadi kuncinya jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan isteri, dengan orang sekeliling. Hablum minallah, hablum minan nas. Allah telah sebut, Allah telah pesan kita dalam Al-Quran, hablum minallah, hablum minan nas. Dua hubungan yang kita kena jaga, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Jadi itu sajalah sedikit daripada perkongsian saya. Alhamdulillah. Okey, para penonton yang mati sekalian, 1 minit daripada Wan Suhailan. Wan, kalau saya nak tanyalah sikit untuk teman-teman kita ni, tuan-tuan dan puan ni, ramai yang menonton ni. Dan saya harap-harap pasangan-pasangan muda yang belum berkahwin atau pasangan-pasangan muda dapat menonton terus. Dan saya rasa kita kena sambung nantilah
sambung siri yang kedua kita bincang ni. Banyak lagi perkara-perkara sebenarnya. Banyak. Ini baru kata orang pusingan yang pertama. Baru kata orang kalau kita buat kajian ni baru konseptualnya baru lagi. Tapi in reality dia punya kata orang yang dia punya betul-betul tuan-tuan, dia kata orang yang dia punya intinya tu kita belum masuk lagi sebenarnya. Mungkin kita akan tengok dalam pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Tapi untuk Wan Suhailan ya, faktor agama. You menyebutkan tadi seolah-olah kita merasakan syurga ni. Berkahwin isteri, suami dan anak-anak yang you dirikan, alhamdulillah tidak ada masalah besar, hanya masalah kecil saja. You sebut tadi syurga. Adakah ini kalau misalnya tidak ada faktor agama, ilmu agama, amalan agama tak ada misalnya, dapatkah mampu tak you menyebutkan bahawa rumah tangga you sekarang ni adalah seperti syurga? Macam mana Wan? Allahu Akbar. Pertama-tamanya kepada para penonton dekat rumah, kunci kebahagiaan itu memang terletak pada agama kita. Walau macam mana pun agama nombor satu. Sunnah ada dalam Islam juga telah menggariskan faktor-faktor kepada yang belum menikah lagi, yang tengah mencari pasangan tu, cara-cara yang dianjurkan Islam ini memang yang pertama kita tengok rupa, tengok keturunan, tengok harta, dan yang paling akhir sekali kata Nabi, pilihlah seseorang itu disebabkan oleh agama dia. Dan kata Nabi, sebab agama inilah faktor yang akan kekal insya-Allah sampai ke akhirat, sampai ke tua insya-Allah. Jadi pada pasangan yang pada penonton yang sedang menonton, saya yakin beribu yang menonton, kepada ayah yang nak mencari menantu kepada anak lah, contohlah, boleh silakan. Contohnya saya di sini alhamdulillah, isteri saya dipilih oleh keluarga saya, oleh ibu dan ayah saya. Alhamdulillah, siapa kata tak bahagia, bahagia sangat. Alhamdulillah, kemanisan hidup tu dapat saya rasakan. Walaupun saya ni baru tahun ke-11 lah perkahwinan ini, alhamdulillah saya tak ada masalah di rumah, tak ada masalah dengan mak saya, dan mak saya juga tak ada masalah dengan isteri saya. Maklumlah dia yang cari. Dan yang seterusnya, poin yang kedua, pertama agama is a must. Adik-adik semua, agama ini mesti satu benda yang mesti. Sebab agama saja yang boleh menjaga kita dan pasangan kita, memberikan kebahagiaan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena hidup di bumi yang nyata. Tak ada dah I love you, you love me ni apa semua, itu fata morgana je tu. Masa mula-mula je. Lepas itu barulah hidup di bumi yang nyata. Tengah pukul 2 pagi, anak sakit, batuk berdarah, nak kena bawa pergi klinik hospital. Tak ada kereta, motor rosak, nak buat macam mana? Telefon tak ada, duit tak ada, apa yang kita kena buat? Tanggungjawab kita. Tanggungjawab isteri macam mana? Masa itulah tengah nak marah, masa itulah tengah buat assignment, besok bos minta nak hantar, anak pula sakit, anak pula terbuang air besar, kapet semua pecah habis, muntah sebagainya. Itulah dunia yang nyata. Dunia yang nyata ini yang lepas kita kahwin baru kita rasa. Masa sebelum kahwin semua metafora aja, semua fata morgana. Yang ketiga, kena ada tanggungjawab. Tanggungjawab, suami kena tahu tanggungjawab dia, isteri kena tahu tanggungjawab dia. Tanggungjawab kita besar ni. Tanggungjawab kita terhadap keluarga yang kita baru bina. Keluarga kita yang baru kita kahwin ni, dan kita juga jaga, kita juga berkahwin dengan keluarga dia. Adik-beradik dia pun kita kahwin juga. Mak mertua kita kena jaga. Dan environment di sekeliling keluarga dia pun kita kena bersama-sama dengan kita. Tanggungjawab kita luas tuan-tuan. Bukan setakat ini saja. Itulah dunia yang nyata. Dan yang terakhir sekali, suami mesti kena hormat isteri walau macam mana pun. Suami mesti cakap terima kasih. Ayang, terima kasih masakkan untuk abang. Ayang, terima kasih jaga anak-anak abang. Mana kita pernah cakap benda-benda ni semua? Kawan-kawan saya bila tanya mana dia cakap? Dia kata tak romantik. Apalah ni nak kena cakap benda-benda macam ini ni kan? Biar asal itu romantik sangat tu Ustaz. Itulah benda rumah tangga ni. Kena appreciate each other. Itu yang memberikan kunci kebahagiaan. Dan akhir sekali, sebagai suami-suami yang ada dekat luar tu, kena kurangkan kontroversi. Kontroversi kena kurangkan. Kalau dah tahu pergi jumpa perempuan berdua, walaupun urusan kerja, kenapa pergi jumpa berdua? Pergilah bertiga ataupun berempat. Kalau orang tengok kan WhatsApp, dah keluar pula dalam WhatsApp, masuk pula Instagram, dah bergaduh habis satu dunia. Kurangkan kontroversi. Yang mana yang jadi AJK masjid tu, kalau nak bagi sumbangan kepada ibu-ibu tunggal tu, pergi ramai-ramai. Ini tak apa. Ini aku cover. Tak apa. Itu tak boleh. Kena kurangkan kontroversi dan banyakkan berdoa. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita bina ini
akan menjadikan syurga kita di rumah, syurga kita yang boleh memberikan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Apa guna duit banyak tapi bergaduh kat rumah? Allahu Akbar. Apa guna kita berpangkat tinggi tapi balik rumah je maki hamun isteri, isteri maki hamun kita, anak-anak keluar tak balik, dia tak bagi tahu kat kita. Allahu Akbar. Itulah banyak berdoa dan saya yakin insya-Allah Allah akan membantu kita insya-Allah. Amin. Amin. Tuan dan puan, ialah saya nak menyebutkan dalam sikit galian-galian saya tadi tuan-tuan ya. Dalam Guinness World Records kan ya. Orang yang paling tua, suami yang paling tua kahwin tuan-tuan dengan seorang isteri namanya Harry Stevens, umurnya 103 tahun. Ini baru kahwin ni. Isteri dia Thelma Lucas, berumur 84 tahun, berkahwin di Wisconsin, USA tahun 1984. Wisconsin ni tempat saya belajar tuan-tuan. Saya buat PhD di Wisconsin. Kemudian oldest bride. Ini maknanya perempuan yang tua pengantin perempuan yang paling tua, Minnie Monroe daripada Australia, 102 tahun, dan suaminya ialah Dudley Reed, berumur 83 tahun. Di Saudi pula tuan-tuan, couple umur 17 tahun, suaminya, isterinya 16 tahun, dah pun memiliki seorang anak tuan-tuan dan puan, seorang anak. Di mana tempatnya? Di Tabuk. Tuan-tuan bayang, di Tabuk, peperangan Tabuk tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi inilah rasa-rasanya tuan-tuan dan puan yang dapat kita sulam-sulamkan dalam penceritaan kita pada malam ini. Saya tak tahulah tuan-tuan dan puan, saya merasakan punya seronoknya saya sebagai moderator pada malam ini kan dengan tajuk yang dipilih ini tuan-tuan sangat berkait. Walaupun saya dah lama kahwin 40 tahun, 47 tahun, 48 tahun kali saya kahwin tuan-tuan. Alhamdulillah. Maksudnya masih lagi tuan-tuan dan puan kemanisan perkahwinan tu dapat juga dijilat tuan-tuan dan puan. Ini pun satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan seronok. Kita boleh cakap pasal kita ada benda yang kita nak cakap. Kita boleh cakap pasal paling tidaknya tuan-tuan ada benda yang dapat menyokong kita, macam Wan Suhailan tadi macam mana ada benda yang boleh menyokong dia menyebabkan dia boleh bercakap. Macam mana dia bercakapkan itu tuan-tuan dan puan. Insya-Allah mudah-mudahan kita jumpa lagi tuan-tuan Jangan lupa tuan-tuan dan puan besok pagi tuan-tuan teman para panelis daripada 13 Mac sampai sekarang ni hampir 4 bulan dah. Beberapa hari lagi 4 bulan. Kita tak pernah gagal subuhnya pukul 7 pagi. Besok pukul 7 pagi tuan-tuan, nama programnya Titisan Embun Pagi. Kemudian tuan-tuan insya-Allah besok juga hari Ahad tuan-tuan 12.30. Hari Ahad 12.30 kita mainkan video-video baru 15 minit, 12 ke 15 minit, iaitu menyentuh beberapa tajuk-tajuk mengenai Islam dalam contemporary Islam dalam amalan harian kita. Lihatlah tuan-tuan, 12.30. Video itu akan di-upload pada pukul 12.30 setiap hari Sabtu dan setiap hari Ahad. Dan malam besok tuan-tuan, malam besok kita akan membincangkan satu tajuk tuan-tuan. Insya-Allah satu tajuk yang besar. Apa dia? Tuan-tuan dan puan tentang masalah umat ini adalah agenda utama setiap Muslim. Masalah umat adalah agenda utama setiap Muslim. Itu malam besok tuan-tuan dan puan insya-Allah. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan apapun bantulah kepada Anjung Husnul Khatimah, wakafkan, zakatkan, infakkan, sedekahkan, fidyahkan. Tuan-tuan bolehlah tuan-tuan insya-Allah amal jariahkan, fisabilillahkan insya-Allah untuk kita membangunkan Anjung Husnul Khatimah dengan buku-buku, 3 serangkai buku-buku itu kita boleh seminarkan tuan-tuan. Buku ini boleh diseminarkan di tempat tuan-tuan. Di Bandar Seri Begawan kita boleh seminarkan, di Singapura kita boleh seminarkan, di mana-mana saja di Malaysia ni kita boleh buat seminar setengah hari kepada tiap-tiap tajuk buku itu, satu-satu tajuk buku itu insya-Allah. Dan juga tuan-tuan dan puan tentang kita punya taska ataupun nursery. Sekarang ni ada 8 cawangan, tuan-tuan, 2 di Bangi, 1 di Kajang dan 5 di Kuala Lumpur. Bila sudah menghasilkan keuntungan nanti, keuntungan itu pun kita serapkan ke dalam Anjung Husnul Khatimah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita tuan-tuan. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim.
Jangan lupa tuan-tuan, jangan saya pun tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh ahli panel. Terdiri daripada Dr. Fuad Saleh, terdiri daripada Wan Suhailan dan juga daripada Farid tuan-tuan yang bersama-sama kita pada malam ini. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.